Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jazah anda semua untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit pandangan serta satu ulasan berkenaan dengan mereka yang saya lihat semakin ramai yang menyatakan tidak setuju ataupun perasaan tidak setuju mereka berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP, sama ada secara bersasar, one off payment RM10,000, one off payment RM20,000 ataupun one off payment RM50,000, yang mana rata-rata menyatakan bahawa dana KWSP ini ataupun caruman KWSP ini adalah dana untuk pada usia persaraan kelak. Okey, tetapi saya tertarik dengan satu komen ataupun posting daripada saudara Azmi Bugis, yang mana beliau telah menyatakan bahawa bagi mereka yang tidak bersetuju dengan cadangan ini, jangan terlalu, orang kata eager ataupun terlalu eager ni angkuh lebih kurang macam itulah, jangan terlalu macam lantang sangat menyatakan ketidaksetujuan anda dengan pelbagai teori ataupun pandangan masing-masing, kerana saya faham semua pihak berhak untuk mengeluarkan pandangan masing-masing. Tetapi kalau seperti saya lebih banyak prefer kepada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, yang mana mereka ini memperjuangkan pengeluaran KWSP secara bersasar. Maksudnya suri rumah, ibu bertunggal yang dah tidak mencarum ataupun mereka yang dah tak aktif mencarum tidak boleh kembali kepada sektor pekerjaan, sektor perindustrian dan sebagainya. Jadi pada saya ada kewajaran untuk mereka ini membuat pengeluaran KWSP. Jadi bagi mereka yang tidak setuju, nak rentan dan sebagainya, anda perlu faham prospek tersebut. Okey, jadi berdasarkan pada perkongsian Azmi Uji telah menyatakan bahawa pada tahun ini dijangkakan 3 sektor yang mungkin akan mengalami kesan yang teruk daripada kesan ekonomi ataupun masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang, iaitu daripada sektor perbankan, sektor pembuatan dan juga sektor perkhidmatan. Okey, 3 perkara ini, dan saya merupakan salah seorang yang mempunyai kerja hakiki dan berada dalam salah satu sektor yang telah dinyatakan tadi. Bagi sektor perbankan, memang kita tahu sejak daripada dulu lagi, malah sejak daripada lepas pandemik COVID-19, memang banyak sektor-sektor perbankan ni yang mula downsize ataupun mengurangkan pekerja mereka, memandangkan dengan orang kata sejak daripada era tahun 2015 ke atas, kalau tak salah saya, kita dah mula kepada digitalization dalam bahasa Inggeris lah. Maksudnya banyak perkara yang dah dilakukan secara online transfer, kita ada internet banking, lebih banyak mesin ATM pun sudah ditukarkan sekarang ni mencari CRM, boleh masuk duit, boleh keluar duit dekat situ, dan setengah bank dah boleh tukar kad di mesin dan sebagainya. Jadi apabila banyak mesin yang canggih ataupun banyak transaksi yang boleh dilakukan secara online, sudah tentulah mereka ataupun pihak bank ini merasakan mereka sudah tidak memerlukan pekerja di kalangan kaunter dan sebagainya. Jadi apabila sampai kepada usia persaraan, pekerja-pekerja yang sebelum ini tidak ada sebarang penggantian. Malah selepas pada pandemik COVID-19, jika kita lihat ada sebilangan bank yang mungkin dalam radius 30 hingga 40 km, mereka akan menutup salah satu cawangan dan mengarahkan customer daripada cawangan tersebut untuk pergi kepada cawangan yang berhampiran dalam radius 20 hingga 30 km saja. Jadi mereka melihat pada waktu itu semuanya berjalan dengan lancar, operasi tidak mempunyai sebarang masalah, bank punya keuntungan pun dalam tempoh pandemik COVID-19 pun tidak mengalami orang kata kemerosotan yang ketara walaupun ada moratorium dan sebagainya. Jadi memang dijangkakan disebabkan juga ada kesan ekonomi tahun 2022 dan juga kesan masalah ekonomi pada tahun ini 2023, memang akan menyebabkan sebahagian daripada mereka yang berada di dalam sektor perbankan akan mengalami kehilangan pekerjaan. Okey, mungkin dia akan buka VSS dan sebagainya, tetapi pampasan yang diberikan berapalah sangat. Jadi jika anda merasakan ataupun mereka yang berada di sektor perbankan ini merasakan macam kenapa ni nak keluarkan KWSP dan sebagainya, tapi anda harus ingat,
Kalaulah kita minta pengeluaran ini secara bersasar untuk mereka yang sudah tidak aktif mencarum, mana mereka ini yang telah berhenti ataupun diberhentikan kerja sebelum ini, mungkin anda yang sekarang ini masih mempunyai pekerjaan dan mungkin pada usia anda sekarang 40 tahun dan sebagainya, kalaulah kata dalam satu situasi yang tidak bernasib baik, na'udzubillah, diberhentikan kerja VSS dan sebagainya, jadi adakah dengan pampasan yang anda peroleh itu cukup untuk anda meneruskan orang kata kehidupan anda seharian, dan mungkin anda juga tidak mempunyai pilihan untuk kembali mula kepada industri-industri yang lain, memandangkan sekarang ini kita tahu setengah industri ini umur 35 tahun ke atas dia dah tak mau ambil. Jadi kalaulah pengeluaran secara bersasar ini sebagai contoh diluluskan, dibenarkan, dimasukkan dalam akta mereka yang dah tak aktif mencarum 5 tahun sebagai contoh, kemudian boleh buat pengeluaran seperti usia persaraan 55 tahun, jadi tidakkah ianya akan memanfaatkan anda? Perkara yang sama juga terhadap akan berlaku, dijangka akan berlaku terhadap sektor pembuatan, memandangkan sekarang ini demand ataupun permintaan terhadap sektor pembuatan ini mungkin dijangkakan akan kurang dalam kadar pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Mengikut laporan daripada Maybank Research, kadar pertumbuhan tahun ini adalah dijangka sekitar 4% berbanding tahun 2022 itu sebanyak 8%. Allahu Akbar, batuk, maafkan saya. Jadi dijangkakan permintaan terhadap sektor pembuatan ini, pembinaan ini mungkin akan mengalami kemerosotan. Jadi mereka yang berada di sektor ini juga akan mengalami keterjejasan, memandangkan sekarang ini dalam sektor pembuatan ataupun pembinaan yang dah siap, yang dah sedia ada pun masih lagi belum dipenuhi, belum dioccupy sepenuhnya, belum diduduki dan sebagainya. Jadi nak dikatakan akan ada permintaan yang baru dan sebagainya, mungkin akan orang kata mengalami kemerosotan. Jadi mereka yang berada di sektor ini juga perlulah berfikir secara berhati-hati. Apabila anda merasakan anda rasa macam kenapa dia orang nak keluarkan dan sebagainya, sebab mungkin anda juga satu hari nanti memerlukan seperti mereka yang memerlukan sekarang. Dan sektor yang ketiga adalah di dalam sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan ni saya kena buka sikit sebab saya pun dah lupa dah, saya kena rujuk balik nota saya. Allahu Akbar. Sektor perkhidmatan ni dia, alamak saya tak share dekat sini tadi. Sektor perkhidmatan ni dia adalah orang kata apa, satu sektor yang antara yang memberikan sumbangan paling besar kalau mengikut laporan belanjawan daripada negeri Selangor yang saya lihat tadi. 64% pendapatan negeri Selangor ni adalah daripada sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan ni dia adalah dari segi sektor ekonomi yang lembut, yang untuk memberikan perkhidmatan seperti dia dinyatakan tadi, perbankan terlibat juga, insurans, takaful, hartanah, kemudian perkhidmatan yang orang kata macam memberikan konsultan, khidmat nasihat, perakaunan, konsultan untuk kata apa, macam-macam untuk decoration ke apa ke, banyaklah. Maksudnya yang memberikan perkhidmatan di atas kemahiran mereka. Mereka ini bukannya kata kemahiran untuk macam membuat bangunan ataupun membuat seni-seni tertentu, tidak, tapi mereka memberikan perkhidmatan dengan menggunakan akal fikiran mereka untuk memberikan satu cadangan ataupun satu mekanisme. Jadi sektor perkhidmatan ini juga dijangkakan akan mengalami kesan yang sangat teruk daripada kesan ataupun permasalahan ekonomi bagi tahun 2023, memandangkan kita, kalau kita ambil konsultansi ataupun khidmat nasihat, dah kalau dalam ekonomi yang semakin perlahan sekarang ini, berapa ramailah daripada organisasi ataupun daripada individu yang nak menggunakan khidmat-khidmat nasihat untuk perkara-perkara yang tertentu. Dan kalau macam saya sendiri, instead of saya pergi kepada konsultan dan sebagainya, sekarang ini dengan dunia teknologi, kita ada internet, Google dan sebagainya, kita juga boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada Google untuk tak kisah untuk apa saja, untuk takaful, untuk insurans, untuk perbankan dan sebagainya. Banyak khidmat-khidmat nasihat percuma yang dikongsikan secara online di TikTok, di YouTube ada dan juga sebagainya. Jadi mereka yang berada dalam sektor ini, yang bekerja secara fizikal, yang pergi kepada syarikat-syarikat untuk memberikan khidmat nasihat dan sebagainya, mereka ini juga dijangkakan akan terjejas dengan teruk pada tahun 2023 ini. Ini adalah satu prediction yang mana dinyatakan oleh saudara Azmi Bugis. Tetapi apabila saya membuat bacaan, mandangkan posting Azmi Bugis terhadap isu ini adalah 2 hari yang lepas, jadi saya membuat bahan bacaan. Anda boleh lihat dalam laman web Kementerian Keuangan dan sebagainya, laporan keuangan
Ekonomi apa dah, saya pun tak ingat dah, yang mana pada waktu itu Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan juga Tengku Zafrul. Laporan tu pada bulan 9 tahun 2022 ada dinyatakan, dan memang ada dinyatakan 3 sektor ini memang akan mengalami keterjejasan disebabkan kelembapan ekonomi. Benda ni dah direkogniskan di peringkat nasional, di peringkat kerajaan kita, di peringkat kebangsaan. Jadi kalau kata ada yang nak merasakan tak mungkin dan sebagainya, wallahualam, ini semua kita boleh katakan kerja ataupun ujian daripada Allah SWT. Tetapi kita sebagai pencarum, kita harus bersedia, dan salah satu apa yang kita patut bersedia adalah kita tak boleh nak restructure loan dan sebagainya, sebab kita mungkin akan mengalami kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh berusaha sekarang ini, salah satunya adalah setidak-tidaknya untuk berdiam diri tanpa mengecam sebarang orang kata perjuangan terhadap tuntutan pengurangan KWSP ini, ataupun kita menyokong terhadap perjuangan ini, yang mana kita perlu faham perjuangan ini dia ada banyak mekanisme yang ada di landasan ataupun ada di media sosial sekarang. Jadi ada beberapa mekanisme yang dilakukan, dan pada saya secara bersasar itu adalah lebih realistik untuk mereka yang terkesan. Jadi kita tak tahu apa nasib kita 3 bulan akan datang, apa nasib kita tahun hadapan. Pada saya, walaupun saya masih mempunyai kerja hakiki, memandangkan saya sendiri berada dalam salah satu sektor daripada 3 yang saya sebutkan tadi, saya sendiri secara terbuka menyokong perjuangan terhadap tuntutan pengurangan KWSP secara bersasar. Jadi apa-apa pun pandangan anda, tidak ada masalah untuk anda suarakan. Cuma fikirkan nasib rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, adik-adik kita, abang kita yang mungkin berada dalam golongan yang terkesan ini tadi, dan juga fikirkan apa juga yang akan jadi pada nasib kita pada masa yang akan datang. Adakah kita boleh menjamin bahawa ataupun adalah kita boleh dapat jaminan bahawa kita akan bertahan sehingga usia 55 ataupun 60 tahun kelak. Okey, itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa tak share, jangan lupa tak subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.